Selamat malam dan salam sejahtera, Sir. Saya akan membentangkan projek berkumpulan ini dengan ahli kumpulan saya iaitu Kuyen Peng. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Antatio dari program kosmetologi di WIM 1 sama dengan ahli kumpulan saya. Okey, saya terus masuk. Objektif dalam PPT ini dia ada 3. Mengetahui masuk disiplin pekerja serta isu moralnya. Selain itu, dia adalah memahami tanggungjawab berkaitan disiplin pekerja, sama akhir sekali adalah mengetahui cara-cara kepimpinan yang berkesan untuk menangani masalah disiplin pekerja. Okey, kita masuk pengenalan. Disiplin itu dia merupakan elemen dasar dalam hubungan pekerjaan dan dia adalah mengkaitkan hubungan yang rapat betul sama pekerja itu. Selain itu, dia juga akan menerima kuasa yang ada pada majikan atau wakilnya. Disiplin itu dia juga adalah terma dan syarat dalam kontrak perkhidmatan itu. Seterusnya adalah 5 tanggungjawab disiplin pekerja. Saya akan menerangkan satu-satu. Pertama adalah tidak hadir pekerja. Isu disiplin pekerja yang pertama ialah tidak hadir pekerja. Dia tanpa sebab yang munasabah atau dia tidak beri alasan, itu harus memaklumkan kepada pihak jambatan sumber manusia. Bahasa mudahnya adalah ponteng kerja. Jika kita mempunyai pekerja yang kaki ponteng, ia adalah isu disiplin yang perlu ditangani dengan segera. Pekerja yang selalu tidak hadir, dia akan menjejaskan prestasi syarikat. Sesi kaunseling juga harus membantu. Lepas tu selalu datang lewat ke tempat kerja. Sebagai contohnya, sering tidak datang bekerja, selalu datang lewat ke pejabat. Dia juga ada satu isu disiplin pekerja yang biasa berlaku. Ada saja alasan yang dibagi, anak sakit, kereta rosak, kereta api dia tidak berjalan pada masanya, taksi itu dia lambat datang. Okey, seterusnya adalah penampilan yang tidak formal dan profesional. Pemakaian dia ke pejabat itu adalah sesuatu yang penting. Sebagai seorang pekerja, seharusnya pekerja harus dia sentiasa berpakaian kemas, formal dan dia kelihatan profesional. Berpakaian kemas ke pejabat itu adalah termasuk dalam kategori wajib. Selain itu, pakaian yang terlalu seksi dan menjolok mata dia adalah tidak sesuai dalam pekerja. Di samping itu, berskandar semasa rakan sekerja. Masalah skandar di pejabat ini dia bukan adalah isu disiplin pekerja yang baru. Ia adalah masalah yang selalu berlaku bukan saja dalam sektor swasta, malah juga dia akan jadi macam virus dalam sektor kerajaan. Isu skandal ini dia juga macam dia akan juga menjejaskan nama pekerja tersebut, malah dia akan menjejaskan prestasi dan kualiti kerja pekerja yang terbabit sama dengan syarikat atau office itu. Akhir sekali adalah gangguan seksual. Masalah gangguan seksual ini dia di dalam pekerja dia bukan satu isu yang ringan, dia adalah satu isu yang berat. Sebab sekiranya ada pekerja yang dia mengadu gangguan seksual ini, kita sebagai pekerja kita harus cepat-cepat lapor dengan majikan. Sama kalau orang yang terkena gangguan seksual tu dia harus macam buat laporan, dia harus macam cari bukti untuk tahu orang tu betulkah buat atau dia bukan sengaja. Selepasnya tu, kalau gangguan seksual ni dia bukan saja membabikan dengan perbuatan meraba, mencabu, malah dia ada juga kata-kata bersifat lucu juga dianggap sebagai gangguan seksual. Tapi ramai orang dia buat dia tanpa sedar. Itu saja. Terima kasih. Saya bagi part sama dengan Kuyen Peng. Selamat pagi, Syah. Nama saya Kuyen Peng. Pembentangan yang seterusnya ialah 5 kepimpinan terhadap masalah buli. Yang pertama ialah berbincang dan bersemuka dengan pekerja. Contohnya, lakukan perbincangan secara bersemuka dengan individu tersebut dan mencari punca yang menyebabkan individu tersebut melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Contohnya, penting kerja dan melaksanakan tugas dengan sambil lewat tanpa rasa bertanggungjawab sebagai seorang pekerja di sebuah organisasi. Yang kedua ialah lakukan pemantauan terhadap pekerja.
Contohnya, walaupun sesibuk manapun tugas anda sebagai ketua pejabat juga perlu meluangkan masa untuk selalu berjumpa dengan pekerja, tidak kira pekerja yang bermasalah atau tidak bermasalah, dengan berkomunikasi dengan mereka. Yang ketiga ialah ciptakan sistem ganjaran pekerja. Contohnya, organisasi harus melaksanakan atau memberi ganjaran kepada pekerja yang berkhidmat dengan cemerlang mengikut kemampuan organisasi itu sendiri, seperti memberi bonus, anugerah ataupun pakej percutian kepada pekerja. Keempat ialah sediakan ruang kenaikan pangkat atau gaji kepada pekerja. Contohnya, sediakan ruang kenaikan pangkat atau gaji kepada pekerja yang berpotensi dan cemerlang dalam organisasi anda. Kaedah reward merupakan salah satu kaedah yang digunakan oleh sebuah syarikat bagi mengelakkan pekerja mereka yang cemerlang berpindah ke syarikat lain. Yang kelima ialah menyediakan suasana kerja yang sesuai. Contohnya, elakkan memberi ketekanan kepada pekerja untuk melakukan tugasan yang diberi. Memberi ruang dan waktu untuk mereka melaksanakan tugasan yang diberi sebelum ini dahulu. Yang seterusnya adalah cara kepimpinan yang lebih berkesan terhadap masalah buli. Yang pertama ialah mula dengan memahami gaya kepimpinan diri. Contohnya, memahami gaya kepimpinan semasa bekerja adalah penting. Salah satu cara untuk memulakan menilai kemahiran diri adalah dengan mengambil kuis gaya kepimpinan ini untuk mendapatkan gambaran untuk mengenai bagaimana anda memimpin. Sebaik sahaja pekerja telah menyelesaikan kuis, baca tentang ciri utama gaya dominan diri. Yang kedua ialah mengalahkan kreativiti. Contohnya, rangsangan intelektual adalah salah satu sifat kepimpinan yang mentarifkan kepimpinan transformasi. Pengikut perlu digalakkan untuk menyatakan kreativiti mereka. Kepimpinan yang berkesan harus menawarkan cabaran baru dengan sokongan yang cukup untuk mencapai matlamat ini. Secara kesimpulannya, pekerja yang menunjukkan kelakuan bermasalah tidaklah begitu ramai dalam sesebuah organisasi. Namun itu, pekerja tersebut perlulah berubah cara tersebut kerana telah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh sesebuah syarikat itu. Selain itu, kita haruslah bijak dalam menguruskan masa dalam menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh ketua. Kita hendaklah tidak membazirkan masa pada perkara yang tidak berfaedah seperti melepak mahupun makan gaji buta. Akhir sekali, kita wajib berpakaian kemas dan bersih ketika hendaklah pergi ke tempat kerja kerana pakaian itu melambangkan personaliti diri yang sebenar. Sekian, terima kasih.